maka hasillah pekerjaan keberatan atas waliul amri atau waliul umur, sama, iaitu pemerintah, dan dosa yang besar-besar atasnya jika tiada mereka itu menghiraukan kerjaan agama istimewa sembahyang 5 waktu. Depa ni, siapa dia? Iaitu pemerintah, pihak berkuasa, terutamanya pihak agama, majlis agama, Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam. Sekiranya mereka ni tidak ambil berat, buat tak tahu, habaq-habaq pun hampa sendiri settle lah, kami ni sibuk, sekali kami nak mesyuarat, mesyuarat tak apa, bagus, tapi yang mana yang lebih penting? Kita bila duduk kat situ, kita nak kena faham aulawiyat. Nampak kan? Kalau hampa macam tu pun jahil macam mana yang di bawah? Di bawah ni duk harapkan hampa pun pokok yang jahil. Masalah. Istimewa iaitu sembahyang 5 waktu, lebih lagi lah. Benda ni hampa kena ambil berat sungguh. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan mendirikannya dengan berjamaah. Walaupun hampa dah pasti, hampa mai, hampa bagi nasihat, tunjuk ajak, orang kampung itu sudah pun melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Sudah berjaya. Tapi nak lagi apa dia? Supaya mereka ini boleh buat solat secara berjamaah. Mai siasat, mai tanya pula, mereka semayang tak? Semayang. Cuma, apa dia cuma? Mereka tidak melaksanakan solat secara berjamaah. Siapa? Dia kena siasat. Dia kena turun. Dia mai tanya, dia kata ni nak tanya ni penduduk-penduduk kampung ni, aduan mai kat saya, hampa tak buat sembahyang berjamaah. Apa masalah hampa ni? Tak buat berjamaah ni, apa masalah hampa? Tuan, kami tak ada surau. Silaplah, tak ada surau. Tak apa. Nanti pergi ambil peruntukan, hampa pacak kat mana sesuai, hampa buat surau. Macam tu. Dia kena siasat, dia kena turun memastikan pertama mereka boleh sembahyang 5 waktu sehari semalam. Lepas tu kalau isu tak ada buat jemaah dengan Jumaat apatah lagi lah. Jemaah pun tak. Kena selesai masalah ini. Dan mendirikan sembahyang Jumaat seperti yang disuruh syarak, utamakan perintah Allah dan Rasul. Dalam segala segi, terutamanya bab solat lah, sebab solat ni merupakan yang penting kepada agama. Maka adalah ia daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar. Apa dia? Berkaitan dengan solat. Kalau kata yang lain tu kita marah sungguh, kalau hampa langgar, hampa tak buat kita marah sungguh, bab solat kena lebih marah. Bab sembahyang ni kena lebih marah. Dan terlebih akbar daripada kabair. Satu orang dia buat dosa besar. Kabair maksudnya dosa besar. Kita marah sungguh, hampa minum arak, hampa main judi. Kita buat contoh dosa-dosa besar. Maka orang yang tidak solat, maka lebih kita marah daripada orang yang buat dosa-dosa besar. Ni solat ni. Jangan duk kata solat ni tak apa. Hai biasa je, bila-bila settle, jangan duk buat mudah macam tu. Dan terlebih afsyah daripada segala muharramat, lebih keji daripada perkara-perkara yang haram. Orang dah buat perkara haram apa dia? Liwat, berzina, rogol. Dengar-dengar jijik sungguh ni, sehari aku pergi tabuh betul ya, aku geram sungguh ni. Marah kalau orang buat perkara-perkara yang haram. Tetapi yang tinggal sembahyang dia boleh duduk berkawan. Tak ada tanya pun duduk kat sini tak pergi sembahyang ke? Tadi saya lalu masa azan saya pergi sembahyang, saya balik duduk tengok kat sini. Ada lagi. Tak solat ke? Memang saya tak solat. Tak apa. Nak makan apa? Belanja pula. Kita buat contoh macam tu. Bagi ada orang ni. Orang ni bukan baguslah, orang ni orang yang celaka. Pasal apa? Membiarkan kemungkaran, perkara yang terlalu keji, hina,
Boleh pula dia duk bersandiwara dan sebagainya, itu tak boleh. Kan? Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkufurkan orang yang meninggalkan sembahyang. Ni sembahyang ni jangan kata tak apa, biasa. Jangan. Sebab apa? Sebab ancaman-ancaman daripada Nabi terlalu banyak. Sehingga dikaitkan dengan kafir. Bahkan tak sembahyang ni boleh sampai kepada kafir. Kita tengok. Hadis yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahadul ladzi bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafar." Bermula janjian yang antara kami dan antara mereka itu sembahyang. Maka barang siapa meninggalkan dia, maka rasanya telah kufur. Telah kafir ia. Tinggal yang macam mana? Iaitu mereka menentang, mengingkari. Kan kata tak sembahyang tu pasal letih ke, pasal malas, tak. Jangan kata itu kafir. Kan? Tak sembahyang ke? Tak sembahyang. Siapa tak sembahyang? Mengantuk. Mengantuk tidak boleh kita hukum sebagai kafir. Tak sembahyang? Sembahyang pada? Oi, sembahyang pun tak tahu. Ni macam ni. Oh. Tuan sembahyang tak? Dia kata tak. Pasal apa? Pasal ini adalah palsu semata-mata. Sembahyang Allah Ta'ala tak suruh pun. Sama je. Dia reka kat rumah abang gambar hampa puluh sembahyang. Bukan ada pun. Nampak? Orang ni kafir. Pasal jelas hukum itu dalam Quran. Nabi, para sahabat, semuanya solat. Tiba-tiba boleh duk kata kita reka dalam sehari dua. Kafir lah. Tapi kalau dia kata saya tahu letih badan rasa, dia tak tolak kefarduan solat. Jangan kita hukum dia sebagai kafir. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengajanya, terang-terang. Sengaja dia. Maka sebenarnya telah kufur hal keadaannya nyata. Tapi kalau dia tinggal kerana dia tertidur. Solat tak? Solat. Apa dia? Zuhur lah, zuhur. Tak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang? Siapa yang tak sembahyang zuhur? Ni asak dah ni. Tertidur tadi. Itu dah. Terlupa, tertidur, ini semua bukan kesalahan yang Allah Ta'ala muka. Dah. Itu macam mana? Nabi kata dah, barang siapa yang terjaga, dia sedang waktu sembahyang dia, maka segera dia solat. Kalau dalam waktu tunai lah. Habis waktu dia qada. Apa kan? Begitu. Dosa tak? Tak dosa. Sebab apa? Sebab betul-betul dia terlupa, dia tertidur. Kan dia buat tidur, Allah Ta'ala tahu. Kan? Dia sedang. Sambil duduk pejam mata kan, azan kan, tak apa. Apa kan perasan. Ingat aku tidur. Dia dah mohon siapa? Kan? Dia pun tidur. Dengar, dia pun dah sembang. Tak apa, biar dia. Kan? Tak berdosa dia. Pasal apa? Pasal dia bukan sengaja nak tinggal. Padahal dia sengaja tinggal. Dan siapa yang tidak kejutkan dia, maka mereka itulah yang bersalah. Kenalah kejut dia. Tak kira lah siapa yang tidur itu. Suami ke? Suami. Ayah lah. Abang lah. Abang. Ni. Orang dah azan dah abang. Buat kan. Kalau abang dia sendiri ataupun suami dia panggil abang. Kan. Okay. Ni azan dah. Begitu. Kena gerak. Duk biang apa semua. Tak kira hang pun sekali dengan dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu maksud dia muta'amidan. Bukan dia sengaja. Kalau dia sengaja, terang-terang, dia tak mau, dia tolak hukum solat, dia kata ni semua merapu, tidak ada kait dengan agama langsung, murtad dia. Dan pada hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "Man taraka salata faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam."
Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripadanya janjian Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang tidak solat, dia tak mau, maka tidak ada janjian kebaikan kepada dia. Tidak ada jaminan syurga, belah kasih, rahmat daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal memang dia pilih untuk tidak mau sembahyang. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui itu tujuan dia, maksud dia. Apa yang ada pada sudut hati dia, Allah Ta'ala maha mengetahui. Memang dia menentang kefarduan sembahyang. Maka tidak ada hak dia dalam Islam. Itu boleh kita kata tiada hak dia dalam Islam. Pasal apa? Pasal sekiranya maka jatuh kat atas dia hukum kafir. Tak ada hak. Hak apa? Hak paraid ke? Tak ada. Pasal apa? Pasal sudah murtad. Wih, dahsyat. Tahu pun. Maka jangan buat main dengan kefarduan sembahyang ini. Ia apa penting? Penjaga. Ini bukan anak saya. Saya belah. Anak belah hang. Nak angkat. Hang belah dia. Makan minum hang jaga apa semua. Hang kena ambil tahu yang ni pun. Dia kira nak bagi anak tu membesar saja. Anak makan apa, anak minum apa, anak pergi mana. Tapi soal agama tidak dititik berat. Maka bertanggungjawablah akhirat besok. Sekiranya kalau dia tidak berubah, tidak bertobat, dia tak ubah keadaan dia, tidak memulihkan semula anak jagaan dia, maka kenalah dia. Setengah orang dia suka belah orang. Buat pusat penjagaan ke, sekolah anak yatim ke apa ke, seronok bagi makan minum apa semua, ajang ABC apa semua, tapi soal solat agama, kecuali kalau mereka ni bukan orang Islam, hanya pergi hantar kat sekolah mereka tu pasal apa? Data mereka tidak Islam. Orang Islam ini perkara yang dia kena ambil berat. Soal agama ini, akidah, fiqh, akhlak ni, tiga ni mesti dititik beratkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mula tadi kita sebut berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan bahayanya kejahilan. Dan jahil ini boleh berlaku kepada orang-orang yang kita kata berilmu, yang hebat. Seperti contoh tadilah. Tak boleh sembahyang Jumaat dia kata ni berdosa ni, apa kena bertobat. Pasal apa? Sini pun kata tak boleh nak buat Jumaat, kalau buat juga jadi berdosa. Tiba-tiba dia kata kena bertobat. Jadi apatah lagi yang di bawah, kalau kata yang di atas pun jahil kat bawah. Dan benda ni kita sentiasa perhati dan kita lihat, timbul beberapa jenis kejahilan di peringkat yang kita kata awam. Ni satu masjid ni saya pergi. Satu masjid ni cerita agak lama sikit lah. Sebab apa? Sebab saya ada kuliah muslimat. Sebaik saja solat Jumaat, habis sembahyang Jumaat, antara nak masuk asar ada satu kuliah muslimat belah Bukit Minyak. Jadi biasanya saya planning awal lah. Sebab kalau saya solat di sini, area sini, kalau saya solat jadi ambil masa nak pergi ke sana, sehari rapat dengan asar. Macam mana kesian ke mereka duduk tunggu. Kuliah sakat tu saja, masuk asar, sembahyang asar berjamaah dengan mereka. Dengan muslimat. Jadi maka sekiranya kalau saya tidak ditaklifkan atau tak jadualkan untuk saya berkhutbah di mana-mana kawasan, maka saya akan solat Jumaat di kawasan berhampiran dengan dewan kuliah itu. Sebab apa? Sebab saya ni kadang-kadang dijemput merata juga. Kadang dijemput untuk khutbah di belah Tasik Gelogok, Kulim, begitu kan, rata-rata kat sini biasalah. Dulu masa Sungai Bakat dia tak pecah kepada dua qaryah, yang tu lagilah saya kerap. Minggu lepas masjid lama, minggu ni masjid baru. Tengok dalam jadah, minggu depan pula masjid lama. Macam tak ada siapa. Tapi alhamdulillah. Perubahan. Demi perubahan, dah ustaz-ustaz muda pun duk naik, alhamdulillah. Kita nak yang tu. Apa dia? Barisan pelapis.
Kan? Mereka pula yang mengisi kekosongan-kosongan yang duk ada. Jadi ada satu masjid saya singgah ni, kan? Dah saya pun jauh, tempat tu jauh kan, jadi tolak dengan jam sebagainya sampai agak lewat. Jadi tak boleh nak pergi ke depan, saya duduk kat belakang. Tiba-tiba ni yang kawan sebelah saya ni, dia sambut panggilan telefon. Dia bawa handset dia, bawa kat poket dia, pring dia angkat. Dia kata, ni apa masalah ni pun hang duk kontak aku, orang duk khutbah ni. Aku duk khutbah. Satgi lah. Okay. Tak. Kita duduk sebelah. Kan? Duduk sebelah kata, apa dia duduk sembang dengan kawan tu. Bunyi lagi. Kawan tu pun 2 kali 5. Dia pun pasal apa? Tak tutup. Pasal apa? Tak tutup. Kan? Dia layan pula. Dia kata, siapa? Ni tak sat call dah ni. Duk ni sekali orang marah kat aku pula, aku duk sembang dengan hang. Tutup lah, dah tahu orang nak marah hampir duk sembang kau tu. Apa tutup? And ini kita buat contoh apa dia? Jahil lah, puak-puak yang tapi siapa yang bertanggungjawab? Itu soalan dia. Siapa bertanggungjawab ke atas kejahilan dia? Yang merisaukan kita ni. Kalau pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab lepas tangan, sehingga wujud orang-orang yang macam ni. Lain masjid pula duduk tengah semayang, dapat dah 1 rakaat dengan imam, mai satu orang dia terlepas 1 rakaat. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, dia semayang, dia rokok, i'tidal, sujud, antara sujud dia tahu juga cara semayang tu, kan? Ada rokok, ada sujud semua, dia berdiri. Jadi kita satu tadi dengan imam, dia satu buat sendiri. Lagi kita pun habis dengan imam bagi salam, dia pun bagi salam, cabut. Tak dan saya duk ingat dekat hati saya, nak tahan dia, nak sembang dengan dia ni. Dia cabut dulu. Dia kata aku pun dapat 2 juga. Mana boleh macam tu dapat 2. Kan? Jadi kalau ada ilmu, bukan cara dia macam tu. Kan? Jadi dia dapat 1 dengan imam satgi. Kita memang kita dapat 2 daripada awal. Kan? Jumaat ni ada 2 rakaat, kita dapat sempurnalah. Dia main lambat, kita dah dapat 1, dia tak dapat lagi. Satgi dia dapat 1, tambah lepas salam. Itu cara dia. Bukan dia buat sendiri satgi salam bagi serupa. Bukan macam tu. Ni punca apa dia? Punca tidak ada ilmu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi